Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jovina Jemlajam dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 8 September 2024. Potensi kerjasama Sabah dan Indonesia perlu diperluas. Ia bukan sahaja terhad kepada sektor ekonomi, malah turut merangkumi kerjasama bilateral dalam mencegah jenayah rentas sempadan. Perkara ini dinyatakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Beliau berharap agar pembukaan Ibu Kota Nusantara yang sedang giat dibangunkan dapat memberi limpahan hasil kemakmuran ekonomi kepada Tawau sekaligus meningkatkan persefahaman dan keselamatan sempadan. Lebih penting agar persefahaman ini dapat memastikan keselamatan sempadan kita daripada apa juga aktiviti-aktiviti seperti penyeludupan, pemerdagangan manusia dan sebagainya. Kita berharap hubungan yang baik ini dapat kita teruskan dan memastikan semua pihak yang berkepentingan dapat mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang sudah termaktub di Malaysia dan juga di Indonesia. Beliau berkata demikian semasa meraihkan kunjungan rombongan Ketua Konsulat Republik Indonesia Tawau, Bapa Haris Surya Utomo di Wisma Banyan Tawau. Diharapkan kerjasama antara Indonesia dengan negeri Sabah khususnya dengan wilayah kerja di Tawau ini menjadi lebih erat. Banyak hal-hal yang bisa dikerjasamakan, antara lain kerjasama di bidang ekonomi perbatasan, pencegahan tindak pidana kriminal, penyelundupan orang, barang bisa lebih dikurangi, bisa dicegah dengan adanya kerjasama perbatasan yang lebih erat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM melalui program mengoptimumkan penggunaan tanah dengan kerjasama Kerajaan Sabah menyalurkan peruntukan RM5.82 juta bagi pemulihan sawah terbiar di 3 daerah iaitu Suk, Papar dan Tuaran. Peruntukan itu usaha Kerajaan Persekutuan dan Sabah dalam meningkatkan kadar sara diri beras selain menambah pendapatan pesawah. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Atta Joseph Kurut berkata, projek berkenaan merupakan usaha untuk membantu pesawah kembali memainkan peranan aktif dalam industri padi beras. Terdahulu beliau yang juga Ahli Parlimen Persiangan merasmikan Banjir Pertanian 2024, peringkat zon pedalaman Sabah dan Majlis Percatana Projek Pemulihan Sawah Padi Kampung Tulit, Kampung Kindasan, Kampung Pau dan Alap Lanas, daerah Sok. Datuk Atta meminta semua pihak memberikan sokongan jitu dan kerjasama dalam pelaksanaan Banjir Pertanian 2024. Ini boleh digunakan sebagai penanda aras di mana kita mengukur kita punya pencapaian sebelum ini dan juga kita dapat buat sasaran di mana kita boleh menyalurkan lebih banyak perhatian ataupun bantuan untuk memastikan kita dapat meningkatkan lagi sektor pertanian di negara kita. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai input untuk penambahbaikan program, bantuan dan insentif pertanian yang akan memberi manfaat kepada semua petani, penternak, pekebun kecil, pesawah maupun nelayan. Program Kembara Jumpa Orang Muda JOM peringkat negeri Sabah 2024 berjaya menarik lebih 3,000 belia daripada 6 lokasi di negeri ini. Program dianjurkan Kementerian Belia dan Sukan melalui Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia dan Jabatan Belia dan Sukan Negara. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata hasil town hall dalam sesi kembara menyaksikan pendapat generasi muda perlu dijadikan panduan dalam membangunkan masyarakat berkualiti. Kalau lepas ini kita nak buat program, kena kita design program yang sesuai dengan keperluan setempat. Anak-anak muda negeri Sabah ni potensinya banyak. Kita mahu sama-sama membangunkan belia ini sebab masih banyak agenda yang belum diselesaikan. Jabatan Hal Ehwal Wanita Negeri Sabah JEHWA melaksanakan pelbagai program kesedaran bagi meningkatkan kesedaran terhadap isu perkahwinan awal. Antaranya program kesedaran menangani isu perkahwinan awal MIPA dan program pembangunan Sasia Cinta dan Cita-Cita. Pengarah JEHWA Sabah Haslina Ismail berkata, MIPA merupakan program keilmuan menumpukan isu berkaitan perkahwinan bawah umur dalam kalangan remaja wanita dari aspek psikologi, kesihatan biologi serta advokasi agar masyarakat lebih cakna.
Manakala program pembangunan sahsia cinta dan cita-cita bertujuan membina sahsia, akhlak serta kesedaran terhadap harga diri. Kebanyakanlah perkahwinan muda ni berakhir dengan lebih cepat. Yang mana apabila kita ni belum bersedia daripada segi mental, fizikal, emosi dan juga sistem reproduktif kita yang belum matang, gitu, kita ada beberapa isu yang akan timbul di situ. Dan bila isu ini terjadi, penceraian ataupun ditinggalkan oleh suami ni terjadi. Haslina ditemui RTM selepas bersiaran secara langsung dalam rancangan 34 Je di Konti Sabah FM. Sehingga kini hampir 700 orang telah disantuni menerusi kedua-dua program tersebut yang dilaksana di daerah Tongot, Kemabung dan Pegalungan. Daerah Ranau dan Telupit pula akan menjadi lokasi seterusnya September ini. Pemimpin dan masyarakat komuniti setempat terus bekerjasama dalam menyemarak sambutan Hari Bersejarah Negara bermula dengan Hari Kebangsaan, seterusnya Hari Malaysia. Kerjasama seumpama seiring konsep Malaysia Madani yang menuntut rakyat tanpa mengira latar belakang memupuk kebersamaan menyemai perpaduan. Senator Dewan Negara Annabel Elias Suzina Perian berkata penganjuran program sedemikian juga secara tidak langsung mendukung hasrat Malaysia Madani dan Sabah Maju Jaya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sambutan Hari Malaysia 2024 yang mana kita lihat pelbagai suku kaum datang menghadiri program kita dengan pengisian yang pelbagai. Saya melihat kesepakatan penduduk kampung bersatu padu antara satu sama lain, ini yang kita dokong dalam mencapai aspirasi Malaysia Madani. Beliau ditemui RTM dalam program Perpaduan Pemimpin Bersama Rakyat 2024 di Kampung Batu Putih, Batu 7, Sandakan. Program diisi dengan pelbagai aktiviti antaranya senam aerobik, saringan kesihatan, pameran denggi dan jualan rahmah. Satu cara untuk merapatkan silaturahim perpaduan di kalangan masyarakat ataupun berbilang-bilang kaum. Mudah-mudahan dengan adanya program kemasyarakatan ini, sama-sama kita dapat merapatkan silaturahim dan juga untuk mengukuhkan perpaduan kita. Khasnya seperti mana kerajaan kita atau kerajaan perpaduan. Seramai 115 orang daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Kota Kinabalu menyertai seminar keibubapaan Madani. Program dianjurkan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK bertujuan memberi penerangan mengenai gejala dadah yang berlaku di peringkat sekolah rendah dan menengah. Fokal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, program pendidikan keibubapaan amat penting untuk dititik beratkan pada masa ini memandangkan gejala sosial dalam kalangan anak-anak semakin meningkat. Kami inginkan gejala dadah ini dapat dibenteras. Jadi melalui adanya PIBKS, seluruh YDP PIBG akan dapat bersama-sama pihak sekolah untuk memberi penjelasan dan bersama-sama untuk menerangkan kepada anak-anak masing-masing bagaimana bahayanya dadah ini di peringkat usia yang muda. Beliau ditemui media selepas merasmikan program tersebut di Kota Kinabalu. Tambahnya, kepakaran dalam psikologi dan kaunseling juga perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi membangunkan program keibubapaan dengan lebih berkesan. 300 peserta mengambil bahagian dalam kejohanan golf amal yang di Pertuan Negeri Sabah 2024 di Kota Kinabalu. Kejohanan diadakan sempena sambutan ulang tahun rasmi ke-71 yang di Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Menurut pengerusi Yayasan Nur Jauhar, Datuk Alhamra Tun Johar, kejohanan golf amal ini juga bertujuan mengumpul dana Yayasan Nur Jauhar untuk membantu masyarakat kurang bernasib baik. Tahun ini adalah tahun yang ke-7 dan pada kejohanan kali ini ada seramai 300 golfers yang turut serta. Mereka terdiri daripada berbagai syarikat lah yang telah menyertai kejohanan ini. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua syarikat-syarikat atau corporate companies yang telah memberikan sumbangan kepada Yayasan Nur Jauhar. Acara berlangsung selama 2 hari ini dimulakan dengan kejohanan golf korporat dan turut dihadiri Tun Johar. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.